Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okey, baik. Dalam video sebelum ni aku cerita tentang pelancaran Pro 2 Ativa. Okey, Ativa ke Ativa. Okey, aku dah ada sedikit cakap tentang macam mana komisen yang diperolehi oleh seller yang menjual kereta ni. Okey, ini adalah pengalaman daripada salah seorang rakan aku lah. Okey, aku panggil rakan lah sebabnya dia bukan rakan lah, dia dulu okey lah. Okey, rakan lah nak cakap. Okey, nak banyak cerita pula. Okey, rakan aku, dia ni dulu bekerja dengan Mitsubishi dulu bekerja dengan Mitsubishi, sekarang dia dah tak bekerja dengan, tak menjual kereta dah. Dia mungkin dah berada, kemudian masuk bank, kemudian dia dah ke sektor lain lah. Okay, sekarang ni tak silap aku dia berada di sektor pendidikan kot. Okay, baik. Dia ada cerita kat aku macam mana komisen yang diperolehi oleh penjual kereta. Okay, ini itu situasi dia di Mitsubishi. Aku tak pasti di syarikat lain. Itu berdasarkan apa yang dia ceritakan aku. Tak silap aku mungkin 5 tahun lepas, mungkin dalam tempoh 5 tahun lepas. Sekarang mungkin dah berbeza sistemnya, aku tak pasti. Tapi aku rasa masih lagi lebih kurang sama. Okay, cuma mungkin sekarang ni mungkin berbeza sedikit lah, mungkin lah. Okay, menurut beliau gini, beliau ni masa bekerja di Mitsubishi, dia kata dia ada gaji basic. Okay, kita andaikan gaji basicnya 1,200 lah untuk gaji minimum untuk sekarang ni. Okay, dia kata kau sebagai penjual kereta mestilah buat jualan. Okay, 1,200 yang kau perolehi itu sebenarnya adalah upah gaji. Okay, basic. Bayangkan kalau kau dapat 1,200 tapi kau tak jual apa-apa sepanjang bulan itu. Okay, jadi company bayar kau 1,200 tu untuk apa sebenarnya? Logik tak? Okay, jadi kalau dia kata kalau kau sebulan tak ada buat sale, kau akan dipanggil. Okay, tak silap aku dia akan bagi amaran 2 atau 3 kali. Kalau tak ada tu korang mungkin akan diberhentikan lah. Okay, yelah, sebabnya kalau company bagi kau duit tapi kau tak boleh buat apa-apa sale, jadi dia bayar kau tu atas dasar apa? Okay, jadi dia kata macam tu. Okay, jadi untuk itu setiap seller ni perlu, salesman ni, SA ni perlu ada jualan lah. Tapi aku sedang membayangkan kalau kau adalah seorang seller untuk kereta, contohlah kau bekerja dengan Citroen ke, okay, Chevrolet ke, atau Chevrolet. Okay, kemudian mungkin kau bekerja dengan Peugeot ke, dengan rekod jualan sebulan kalau seluruh negara ni pun setakat 50 unit, kau rasa kau boleh dapat jualan tak agaknya? Dekat showroom tu kau rasa berapa orang dia punya SA? Okay, jadi kat situ aku fikir macam sakit juga untuk kalau kita bekerja dengan jenama-jenama yang sejuk kat Malaysia ni. Okay, sebab tu mungkin kebanyakan company ni sekarang ambil freelance sahaja SA dia. Maksudnya dia bagi komisen je mungkin 300 jual. Jadi sebab tu ada setengah kedai ni memang sale SA ni memang jual semua jenis kereta. Dia kirakan juru jual bebas lah, bukan yang dipilih oleh atau bekerja terus dengan syarikat otomotif ni. Okay, sebabnya mereka pun tak mampu nak bayar gaji. Kalau setakat sebulan tak ada jualan, siapa nak bayar kan? Okay, jadi bagi Mitsubishi ni dia kata tak adalah seteruk kereta-kereta konti, dia masih lagi ada sale. Dia kata sebulan, contohlah aku tak ingat amount atau jumlah yang dia sebut atau figure yang dia sebut. Okay, dia kata sebulan target mesti 5 biji kereta. Okay, dia kata paling kurang 5 biji kereta. Kemudian dalam tempoh sebulan, okay, 5 biji kereta tu kau akan dapat satu kereta mungkin 1,000 ataupun 2,000, contoh dia kata. Okay, untuk sampai ke 10, okay, setiap biji kereta yang kau dapat daripada kereta yang ke-6 sampai kereta yang ke-10 tu, korang mungkin akan dapat RM3,000
untuk setiap kereta. Okay, bila kau dah sampai ke 10, okay, untuk next kereta yang kau orang akan jual tu, kau orang akan hanya dapat 1,000 untuk satu biji kereta. Okay, itu dia punya sistem. Dia ada target dia, maksimum berapa sebulan yang kita target seller ni boleh buat. Dan kalau dia capai ke climax tu, selepas itu kereta yang dia jual akan berkurang dia punya commission. Okay, dia macam ada graph, okay, naik dan turun. Okay, jadi mungkin tujuannya, ada setengah kereta ni kita faham. Contohnya pada musim-musim perayaan, okay, contoh Tahun Baru Cina, ramai orang cari kereta. Jadi jenama-jenama kereta ni tahu bulan tu memang boom lah jualan, semua orang boleh capai. Kau bayangkan kalau sampai 15, okay, contohlah 5 unit dapat 2,000, 6 sampai ke seterusnya dapat 3,000. Boleh bayangkan kalau dia boleh jual, okay, sehingga 20 unit kereta dalam sebulan. Okay, berapa banyak pendapatan yang dia dapat dan berapa banyak company perlu bayar. Okay, jadi dia adakan graf. Okay, bila dah sampai climax dia akan turun dia punya commission. Okay, jadi itu yang berlaku. Okay, sebab tu kadang-kadang bila kau beli kereta, macam mana seller SA ni nak memastikan dia mendapat keuntungan yang maksimum. Contohnya bulan ni dia dah lebih 10 ni, kini dah masuk kereta yang ke-13 sebagai contoh yang orang booking. Jadi caranya macam mana nak pastikan dia akan dapat keuntungan yang lebih banyak. Kadang-kadang dia lambatkan proses dokumen kau. Mungkin dia kata, alamak ini tak lengkap lah. Padahal benda tu kadang-kadang boleh je disubmit terus ke bank. Okay, tapi dia bagi alasan macam takut tak lepas, minta ni, okay, selesaikan BTPTN dulu, selesaikan secrets dulu. Okay, tujuannya adalah supaya proses untuk pengeluaran kereta korang tu akan tertangguh untuk bulan semasa, akan pergi ke next month. Okay, bayangkan, okay, tadi aku cakap kan, 5 unit pertama 2,000, okay, 6 hingga 10 tu 3,000, 11 hingga seterusnya 1,000. Okay, kau bayangkan kalau dia dapat jual 12 unit bulan tu, maksudnya pendapatan dia sekian lah. Okay, sebab 2 unit yang akhir tu dapat 1,000 je sebiji, jadi dapat 2,000 lah commission. Jadi andai kata dia holdkan korang punya kereta tu supaya lambat sedikit masuk kepada bulan yang berikutnya, yang sepatutnya sebiji 1,000 tadi, sebab dia adalah kereta yang ke-11 dan ke-12, dah jadi kereta pertama dan kereta kedua untuk bulan berikutnya. Dan kat situ dia akan dapat 2,000 untuk kereta yang pertama untuk setiap bulan dan kereta kedua untuk bulan itu. Faham tak aku punya cerita ni ke berbelit-belit? Okay, faham tak? Maksudnya kalau sebulan tu target maksimum, target climax dia adalah 10 unit untuk dapat 3,000 commission untuk setiap biji. Okay, kalau yang ke-11 dia jadi 1,000, baik kau bawa ke bulan berikutnya. Okay, dia ada gap dia macam tu. Okay, jadi itu adalah strategi atau cara macam mana company kita membayar commission, dia kata macam tu. Okay, ada juga SA ni, kalau kita kadang minta beli tu beli ni, minta diskaun tu, minta diskaun ni. Okay, selalunya dia orang kalau yang mesra tu dia akan cakap elok-elok lah. Kalau kau baca dalam komen kat Facebook ni, dia akan cakap mesti dia akan cakap, korang suka ke kalau orang ambil kau punya gaji? Okay, fine, betul lah, semua orang tak suka kan kalau kau ambil gaji dia. Tapi sebenarnya bila kau pemurah, kau bagi sedikit kau punya commission tu kepada buyer, kau akan cepat untuk capai target kau. Okay, untuk bulan tu contoh target tadi 10 lah. Okay, untuk maksimum kan. Okay, maksimum yang kau dapat dia punya bayaran yang commission yang tinggi tu. Okay, jadi bila kau dah sampai ke yang ke-11, okay, ni kita dah sampai 10. Jadi yang ke-11 mungkinlah kat situ korang akan cakap, ya, kita dapat bagi ni je, bagi tinta je, yang lain-lain tak dapat, supaya macam melambatkan proses lah, senang cakap. Nanti orang tu pun mungkin akan jadi tak apalah, nanti kita fikir dulu, cari yang lain dulu. Bila sampai dah nak masuk je bulan yang baru tu, korang pun offer, okay, bulan ni kita bagi free gift ni, banyak sikit, sebab kau tahu kat situ commission kau bertambah untuk pembelian unit awal kan. Okay, jadi dekat situ lah sebenarnya. Kalau kau kedekut, okay, berkira, okay, tak nak share sedikit, sale kau pun akan turun. Kau tak dapat apa-apa. Kalau kau tak mampu buat jualan, kau lah yang rugi. Okay, sebenarnya kau menawarkan
extra benefit yang pembeli tu dapat, sebenarnya dia pun nanti akan promote, aku beli dengan ni dapat ni. Kau beli dengan dia lah. Kau faham tak? Cuba kalau kau cakap banyak sangat lah, tak ada lah nak bagi apa-apa, kita memang bagi tu je, tak ada bagi yang lain dah. Orang lain pun kalau dia cakap kau beli Honda ni kat mana? Kat sini. Tapi kau jangan pergi yang kedai ni tau. Yang kalau kau pergi kedai yang ni, kau jangan jumpa yang A ni, kau jumpa yang B. Kalau yang A tu kedekut, dia akan macam itu. Okay, sebab tu kadang-kadang kau akan rasa sakit hati sebab kenapa orang ni jualan dia banyak. Okay, sebab dia banyak offer. Okay, dia banyak offer dan dia tak kedekut, dan servis dia pun cantik. Itu sebab kenapa orang-orang yang macam ini, yang pemurah ni, rezeki dia banyak banding korang yang macam berkira-kira sangat ni. Okay, jadi itu yang dia cerita kepada aku, macam mana cara pembayaran komisen dan macam mana dia menawarkan servis kepada pembeli-pembeli kereta ni. Tapi sepengalaman aku lah, okay, aku tak adalah beli banyak kereta, tapi sepengalaman aku yang antara yang agak kedekut lah yang aku pernah dengar, yang aku pernah beli, pertama Honda. Okay, kalau salesman dia macam ada arrogant sikit, okay, kedekut nak bagi free gift. Okay, bagi yang basic-basic. Lepas tu macam yang satu lagi masalah, macam indah tak indah je, acuh tak acuh je. Okay, macam gitu-gitu je dengan kau. Kau nak beli-beli lah, nak beli, dia ada rasa macam gitu. Yang keduanya yang aku dengar kawan aku beli kereta, Mazda. Dia memang tak ada offer apa-apa. Okay, sangat macam jaga status standard dia tu. Tak ada, company tak offer apa-apa, seller pun tak offer apa-apa. Okay, itu yang aku pernah dengar lah. Aku tanya dia, kau beli kereta CX-5 ni, dia bagi apa je? Tak ada bagi apa-apa. Okay, memang dia dapat warranty 5 tahun cuma tu kan, itu dah include lah pada aku. Okay, tapi dia kata macam tak bagi apa-apa. Macam wow, kau beli kereta 140,000 kot, takkan dia tak ada nak bagi apa-apa kot kan. Tapi itu yang dia cerita kat aku lah. Okay, jadi dan dia kata pun orang tu pun okay, kau tak jadi beli pun okay je. Dia tak adalah macam tanya follow up. Okay, kalau tak silap, yelah seller kan, tahu ini prospek orang ni nak beli, kita follow up lah kan, siasa untuk dia beli. Okay, sampai dia belilah. Okay, jangan sampai dia rimas lah sebenarnya kan. Okay, jadi itu je aku nak kongsi tentang bagaimana SA ni mendapat komisen dan bagaimana cara lah sistem dalam jual beli kereta di Malaysia ni. Okay, jadi itu saja. Kalau ada pembetulan yang tak betul ke atau dah berubah sistemnya, kau boleh komen dekat bawah lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Mawi TV.